Kerana di luar sana ada orang yang sedang menunggu sesuatu, pap dia tangkap, dia nak sesatkan kita. Sampai ke Jais, ustaz ni bawa ajaran sesat. Padahal ilmu ni luas. Kalau kita bahas tentang ilmu, subhanallah, yang kita duk bahas ni bukan ilmu ni sekadar pengetahuan. Apa makna ilmu? Al-ilmu nurun. Kalau kita bahas. Biasanya dia tanya tu soalan-soalan yang ilmunya kena banyak lapis. Cuma dia menjadi khilaf kepada para alim ulama dalam bab apa? Dalam bab makhluk apakah yang paling awal dicipta? Tuan aja, makhluk apa yang paling awal dicipta? Maka ada ulama mengatakan makhluk yang paling awal dicipta adalah qalam. Ada juga ulama mengatakan makhluk yang paling awal dicipta ialah Nur Muhammad. Nur Muhammad tu bukan Nabi Muhammad. Jangan salah faham. Iaitu suatu cahaya yang dicipta oleh Allah sebagai sumber kepada kejadian yang lain-lain. Tu setakat tu dululah. Dia kena buka kitab, kena mengaji, memang itu. Sebab dia menjadi perdebatan yang tak ada kesudahan. Perdebatan yang tak ada kesudahan. Kemudian kita kena bahas pula apa makna nur. Nanti mungkin kalau ada masa yang sesuai, tapi tak sesuai sebenarnya. Secara terbuka. Kerana di luar sana ada orang yang sedang menunggu sesuatu, pap dia tangkap, dia nak sesatkan kita. Itu bahaya tuan Haji, kena sebut. Dia tunggu masa pap dia ambil. Ustaz ni berpegang dengan ajaran sesat. Dia pun mulalah zap sampai ke mana? Sampai ke Jais. Ustaz ni bawa ajaran sesat. Padahal ilmu ni luas. Kalau kita bahas tentang ilmu, subhanallah, yang kita duk bahas ni bukan ilmu ni sekadar pengetahuan. Apa makna ilmu? Al-ilmu nurun. Kalau kita bahas, sudah. Ilmu ni adalah cahaya. Siapa bagi tahu? Guru kepada Imam Bukhari, Imam Syafi'i bagi tahu, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu ni adalah cahaya. Dan cahaya Allah yang datang dari Allah tidak akan diberi kepada kaki-kaki maksiat. Jadi kenapa pula Allah kata ilmu tu cahaya? Sudah bahas lagi. Kemudian siapa Nabi Muhammad? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Engkau tu wahai Nabi adalah cahaya. Nabi Muhammad seumpama matahari yang menerangi seluruh alam. Dia juga umpama cahaya bulan yang mendatangkan rasa kelembutan pada diri kita melihat cahaya bulan. Dia juga adalah cahaya yang mengatasi cahaya-cahaya lain. Sudah, apa pula? Tapi duk baca kan? Tiap-tiap maulid baca. Faham tak faham? Bila mana orang bicara tentang Nur Muhammad, bising. Yang dia pula bukan main lagi. Anak dia bawa anak kecil dia. Anta syamsun, anta badrun. Kemudian Allahu nurus samawati wal ard. Siapa lagi Nabi Muhammad ni? Nabi Muhammad ni, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Siapa Nabi ni? Sirajan munira, pelita yang bergemerlapan cahaya. Itu ayat Quran tu. Dalam Baqarah pun ada Ustaz, apa ni Allah sebut tentang kegelapan dan cahaya kan? Baik. Apa lagi yang akak sebut tadi? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali kepada orang-orang beriman. Apa makna wali? Pelindung kepada orang beriman. Bagaimana Allah lindungi orang beriman? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan manusia yang beriman ini daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya apa? Taat, cahaya ibadah. Siapa yang bawa cahaya tu? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ini dirinya bercahaya. Sebab tu dia boleh membawa cahaya dalam kehidupan. Baik. Dirinya daripada mana? Barulah dia pergi. Akhir sekali Allah yang Tuhan yang nama Allah, salah satu nama Allah An-Nur. Dan belajar pula apa makna cahaya. Cahaya ni ialah Az-Zahir wal Muzhir. Cahaya ni ialah sesuatu yang terang dan dia boleh menerangkan yang lain. Dengan sebab terang dan menerangkan yang lain, barulah ada nampak kewujudan yang lain. Maka sebab tu ulama kata Nur Muhammad itu ada sumber kepada menzahirkan segala kewujudan yang lain. Okey ya? Setakat tu dulu.
Dia bab ni memang bab yang memang kena teliti halus, kena letak kitab, dan orang yang mendengar pun orang yang hatinya suci dan bersih. Kalau orang yang mendengar ini ada duk tunggu masa, tunggu ustaz ni cakap apa ni, cakap apa ni, pap dia tangkap. Orang yang tak jujur dalam mendengar, ini bahaya. Sebab tu setengah-setengah ulama dia tak buka ilmu secara terbuka. Dunia sekarang dunia terbuka. Sebab tu salah satu kesilapan ustaz ni silap. Apa silap dia? Ialah dia buka segala ilmu seluah-luahnya di akhir zaman, di saat ada orang memang nak ilmu. Alhamdulillah, ada orang bukan nak ilmu, dia nak tunggu kesalahan yang pada pandangan dia nampak salah.